Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Hari ini Muallim nak kita akan ulang kaji bab 1 berkaitan dengan kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik. Okey, apa yang akan kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran saintifik. Okey, murid-murid boleh buka buku teks. Murid-murid muka surat 1. Muka surat 1. Okey, jom kita tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu kemahiran. Kemahiran saintifik ini terbahagi kepada 2. Kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Pertama, kemahiran proses sains. Yang kedua, kemahiran manipulatif. Okey, jom kita tengok dulu berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains terbahagi kepada 2 bahagian. Kemahiran proses sains terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, iaitu yang pertama memerhati dan yang kedua berkomunikasi. Jadi, mari kita tengok memerhati dulu. Okey, memerhati. Kita memerhati menggunakan deria. Kemahiran proses sains yang pertama, memerhati. Okey, kita memerhati menggunakan deria. Okey, deria apa murid-murid yang pertama sekali? Deria yang pertama adalah, okey, mari kita tengok. Yang pertama adalah deria sentuhan. Deria sentuhan kita melibatkan tangan. Macam mana? Kita nak tahu ais tu sejuk ke tak? Ais tu sejuk ke tak, kita pun ambil ais, kita pun letak tangan kita. Kita ambil jari kita, kita pun sentuh ais tu, sejuk ke tak? Sejuk ke panas? Kita boleh tahu. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah deria bau. Deria bau ni murid-murid, kita menggunakan hidung. Kita menggunakan hidung untuk membau bunga. Bunga bau harum ke busuk? Jadi kita menggunakan hidung untuk tahu bunga tu harum ke busuk. Okey, yang ketiga, kita menggunakan deria penglihatan. Kita ambil daun, kita ambil kantar pembesar ni kantar pembesar ni yang dia pegang ni. Kita pun letak dekat daun tu, kita tengok. Oh, ni daun dia ada daun urat jejala. Ada urat selari, ada ke? Okey, jadi deria penglihatan ni kita menggunakan apa dia? Kita menggunakan anggota badan kita iaitu mata. Kita menggunakan mata untuk deria penglihatan. Okey, yang seterusnya murid-murid, ni kita menggunakan deria rasa. Deria rasa kita menggunakan organ lidah. Kita menggunakan tubuh badan kita iaitu anggota tubuh badan kita iaitu lidah untuk merasa. Jadi deria rasa, kalau makan aiskrim kita boleh tahu rasa dia manis ke, pahit ke, tawar aiskrim tu. Okey, yang seterusnya kita ada deria pendengaran. Deria pendengaran menggunakan organ apa dia? Organ telinga. Organ telinga. Kita nak bangun pagi, kita kunci jam. Ting tok, tik tik tik. Ataupun kalau jam ni, jam randik ni, dia gerak jarum dia. Tik tik. Gerak saat-saat tu bunyi kan, betul? Jadi kita menggunakan deria pendengaran untuk mendengar bunyi jam tu.
Organ yang kita guna adalah telinga untuk deria pendengaran. Okey, yang seterusnya, tengok dengan lebih dekat. Kita tengok dengan lebih dekat. Deria sentuhan kita menggunakan jari kita, menggunakan tangan kita ataupun kulit lah kalau kita nak tahu benda tu sejuk ke panas. Okey, yang kedua, deria penglihatan. Yang ketiga, deria bau. Kita menghidu menggunakan hidung. Wah, harum ke tak bunga tu? Deria rasa. Kita menggunakan organ apa tu? Lidah untuk merasa aiskrim tersebut. Ni deria pendengaran kita menggunakan telinga untuk mendengar bunyi jam tik 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 tu. Okey. Selesai untuk kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey, kita teruskan dengan kemahiran proses sains yang kedua iaitu berkomunikasi. Cara kita nak berkomunikasi. Okey, cara yang pertama kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Kita menyampaikan, berkomunikasi ni maksud dia kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Itu maksud berkomunikasi. Cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Mari kita tengok cara dia lagu mana. Sebelum tu, Mak Ali tunjuk contoh dulu. Tengok. Ni ada gambar kumbang kura-kura. Macam mana murid nak describe kumbang kura-kura ni? Kumbang kura-kura ni ada apa dia? Okey. Mari kita tengok. Mari kita lihat cara Alia berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. Mari kita tengok cara Alia ni berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. Sain dia ni tak tahu kumbang kura-kura tu. Jadi macam mana Alia nak berkomunikasi dengan kawan dia? Yang pertama, tengok lisan. Menggunakan lidah, menggunakan lisan. Berkata-kata lah. Kumbang kura-kura berwarna merah dengan tompok hitam pada sayapnya. Jadi, Alia terangkan kepada kawan dia menggunakan lisan. Dia kata kumbang kura-kura berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Tu cara yang pertama dia kata berkomunikasi. Cara yang kedua adalah dia menggunakan lakaran. Dia royak dah ni dia dengan lisan dia ke sain dia. Lepas tu sain dia tak faham lagi murid-murid. Macam mana? Dia pun ambil kertas, dia pun ambil pensel warna, ambil pensel, ambil pemadam, dia pun lukis, dia lakar kumbang kura-kura ni. Dia lakar kumbang kura-kura ni. Biar kawan dia nampak. Oh, ni kumbang kura-kuranya bentuk dia. Ada warna merah, tompok hitam-hitam, ada kaki 6. Okey, yang seterusnya, satu lagi adalah dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Dia tulis dalam kertas ni. Ini kumbang kura-kura. Serangga ini berwarna merah dengan tompok hitam pada sayapnya. Okey, contoh. Mu'alim bagi contoh deh. Okey, murid tengok ayam dekat tanah deh. Dekat halaman rumah, murid tengok ayam. Okey, lepas tu murid pun naik atas rumah cerita dekat ayah. Cerita dekat Umi. Melalui lisan. Okey, Umi tadi ada ayam berkaki 2, berkokok, yang berwarna koko, ada sayap pelepah apa semua tu awak ayat kamu yang awak.
Itu adalah secara lisan. Kalau awak pergi royak kaum awak, awak ambil kertas, awak pun tukar ayam tersebut. Lepas tu warnakan. Tu melalui lakaran. Kalau tulisan, murid-murid tulislah. Ayam berwarna apa. Okey, tu. Tu cara kita berkomunikasi. Ada 3 murid. Yang pertama, lisan. Yang kedua, lakaran. Yang ketiga, tulisan. Okey. Yang kita dah selesai yang pertama iaitu kemahiran proses sains. Okey. Kemahiran manipulatif pula. Okey, kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif adalah tengok kemahiran psikomotor menjalankan penyiasatan sains. Kemahiran psikomotor ni, psikomotor ni maksud dia pergerakan badan kita ataupun orang panggil pergerakan tubuh. Pergerakan tubuh, aktiviti mental kita. Maksudnya kita bergerak, kita nak pergi. Itu adalah kemahiran manipulatif. Semua yang terlibat lah semasa menjalankan penyiasatan sains. Kemahiran dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kemahiran manipulatif yang pertama. Menggunakan alatan dan bahan sains. Okey, menggunakan alatan dan bahan sains. Bahan sains ni, alatan dia kita menggunakan apa ni? Kanta pembesar. Bahan sains, kita ambil daun, kita ambil bekas kecil ni. Ni kita panggil kemahiran manipulatif. Kita gunakan alatan dan bahan sains. Okey. Yang kedua, kita tengok mengendalikan spesimen. Okey, mesti murid bertanya-tanya, spesimen apa? Spesimen ni bahan yang kita guna untuk uji kaji. Sekarang ni kita menggunakan apa? Pokok bunga, pokok daun, pokok ni. Jadi pokok dengan pasu ni adalah spesimen. Maksudnya bahan uji kaji yang kita guna. Spesimen ni adalah bahan ataupun objek yang dikaji. Tadi macam adik ayam ke? Awak nampak? Awak nak cerita kaum awak. Ayam itu adalah spesimen, objek yang kita kaji. Mengendalikan ni cara kita nak pergilah cara kita nak handle, kita nak jaga objek kita kaji ni. Okay, yang ketiga adalah membuat lakaran. Kita buat lakaran. Okey, yang keempat, membersihkan alatan. Okey, yang keempat, membersihkan alatan. Kemahiran manipulatif yang keempat, selepas kita kena bersihkan alatan tersebut, murid-murid. Kita kena cuci. Bukan tadi kita letak daun, kata pembesar tadi kita letak masukkan simpan tadi. Yang kelima lah, menjilat alatan. Kita guna pembesar tadi kan, kanta pembesar, kita pun balik kanta pembesar. Selesailah kemahiran manipulatif. Yang pertama sekali kita kena guna alatan dan bahan sains. Yang kedua, kita kena kendalikan spesimen tu. Kita kena kendalikan objek yang kita nak uji tu. Yang ketiga, kita buat lakaran dengan objek tersebut. Itu yang keempat, kita kena bersihkan bila selesai. Yang kelima, kita kena simpan. Lepas bersihkan. Okey. Berkaitan dengan kucing yang Muhammad akan terangkan dalam kelas bumi nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.